A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah malam ni kita akan ada satu program perkongsian ilmu iaitu yang diberi tajuk infak dan keusahawanan. Nampaknya tajuk ini saya kira ada kaitan antara keduanya, insya-Allah ya. Kita panggil pun bukan calang orang lah, insya-Allah yang akan berkongsi dengan kita pada hari ini. Sebelum tu saya yang berusaha di sini iaitu pengerusi PIBG kita, Profesor Madya Dr. Azman Abdul Rahman. Yang mana kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran secara langsung melalui FB Live Sekolah Rendah Agama Integrasi Salak Tinggi Sepang, insya-Allah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, sebelum kita mulakan dan teruskan program ini, saya kira bolehlah tuan-tuan like and share ataupun watch party supaya rakan-rakan FB kita yang lain boleh turut serta dalam perkongsian ilmu kita malam ni, insya-Allah ya. Yang berbahagia Puan Guru Besar Sekolah Rendah Agama Integrasi Salak Tinggi, barisan urus setia yang diraikan dua orang panel kita jemputan, insya-Allah ya. PU Hafiz dan juga Tuan Haji Rosli Adam. Selamat datang ya Ustaz dan juga Tuan Haji, insya-Allah ke forum kita pada hari ini. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah. Saya kira untuk mencantikkan lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, alhamdulillah ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita mulakan forum, saya di sini berbesar hati menjemput pengerusi PIBG kita iaitu Profesor Madya Dr. Azman Abdul Rahman untuk ucapan aluan-aluan pada malam ni, insya-Allah. Dipersilakan Dr. Azman. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minan najihin, Allahumma ja'alna minal faizin, Allahumma ja'alna minan nasyitin, Allahumma ja'alna minat tawwabin, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, Allahumma yassir umurana wa la tu'assirna. Pertamanya terima kasih kepada Ustazah Yohanis, moderator kita pada hari ini. Seterusnya yang berbahagia Puan Guru Besar kita, Ustazah Nurita, dan seluruh warga guru-guru di Sekolah Rendah Integrasi Agama Salak Tinggi, dan seluruh ibu bapa dan juga yang terlibat yang berkaitan dengan ibu bapa ataupun guru-guru di Sekolah Rendah Agama Integrasi Salak Tinggi. Jadi tujuan kita pada hari ini, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada panel kita pada hari ini, khususnya pertamanya Ustaz Hafiz, PU Hafiz yang banyak juga yang sedia untuk bersama kita pada hari ini. Bukan semudah untuk dapat PU Hafiz ni. Jadi bagi pihak kami, bagi pihak PIBG dan guru sekolah, ucapkan terima kasih banyak kepada PU Hafiz kerana dapat sama-sama membantu program kita pada hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz PU Hafiz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya yang berbahagia Tuan Rosli Adam. Tuan Rosli Adam ni dimaklumkan beliau adalah CEO Benapin, Benapin Sdn Bhd. Maknanya kalau biasanya kita ni berkaitan dengan cat-cat ni lah, maknanya berkaitan cat-cat rumah ni. Kalau yang kita maklum bahawa Tuan Rosli ni adalah maknanya pegawai eksekutif, ketua pegawai eksekutif untuk syarikat Benapin ni. Maknanya satu-satunya syarikat Muslim yang membuat perniagaan berkaitan dengan Benapin. So kita harap dengan bantuan Tuan Rosli Adam ini, kita harapkan juga sumbangan beliau dari sudut mungkin boleh berkongsi kita dengan bagaimana beliau menjadi ahli perniagaan. Katanya dah hampir 30 tahun dah dia ada perniagaan. So insyaAllah dengan sama-sama kita forum hari ini dan juga pengkongsian forum pada hari ini, insyaAllah kita harapkan juga supaya sumbangan yang diberikan, idea yang diberikan juga dapat membantu perniagaan beliau terus maju dan sebagainya.
Dan bagi pihak PIBG sekolah, tujuan kita mengadakan forum infak dan juga keusahawan ini, tujuannya khususnya adalah sebenarnya kita nak membina sebuah dewan terbuka yang dinamakan Dewan Terbuka Sekolah Rendah Agama Integrasi Salat Tinggi. Dan memandangkan sekolah kita ni masih lagi kemudahan di seluruh infrastruktur masih lagi kurang. Jadi dengan insya-Allah dengan terbangun nanti Dewan Terbuka ini, banyaklah aktiviti yang berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan Quranian dan sebagainya dapat kita laksanakan. Sebab kita tak ada dewan yang khusus dan sebagainya. Jadi semua sidang pendengar pada hari ini di Malaysia atau di mana saja, kami memohon dan sebaik semua yang ada pada hari ini dan juga menyampaikan kepada semua rakan-rakan dan jiran dan sebagainya supaya masing-masing boleh menyumbang walaupun sedikit, tak kiralah sedikit sebanyak mana pun, moga sumbangan ini akan mendapat menjadi amal jariah kita pada insya-Allah amal jariah kepada kita dan juga mungkin kepada keluarga kita dan juga semua yang hidup di dunia ini bekalan di akhirat nanti. Jadi sebarang sumbangan nanti boleh disumbangkan kepada akaun kita, akaun PIBG Sekolah Rendah Salat Tinggi. Nombor akaunnya 121040101608 menggunakan Bank Islam. Jadi sebarang pertanyaan dan sebagainya pun boleh hubungi saya Dr. Azman 012-216-5852. So insyaAllah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Yohanis, kepada panel kita pada hari ini, PU Hafiz, kepada Tuan Rosli Adam, semua AJK PIBG, semua guru-guru, semua ibu bapa yang mendengar. Kita doakan segala usaha yang kita laksanakan ini mendapat manfaat dan jadi bukti amalan kita untuk akhirat nanti. So saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berforum insya-Allah. Terima kasih banyak Dr. Azman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini secara langsung pengerusi kita dah maklumkan bahawasanya tujuan kita berforum pada malam ini tak lain dan tak bukan kita kalau boleh nak bersama-sama mengajak orang awam infak ke tabung Dewan Terbuka ni. InsyaAllah Dewan Terbuka ni saya kira banyak manfaatnya lah sebab sekarang ni betul kita tak ada dewan, kelas tu memang kita buka dan jadikan dewan, maksud kata all in one lah kelas yang sedia ada sekarang ni. Dan insyaAllah mungkin berkat dengan infak tuan-tuan ada manfaat untuk anak-anak kita di sekolah tersebut dan boleh dipanjangkan insyaAllah. Okey, baik. Sebelum kita mulakan forum, saya nak memaklumkan kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat poster kita tempoh hari, ada Ustaz Hariri Daud di antaranya sebagai moderator kita. Tetapi malangnya beliau tidak ada rezeki untuk bersama kita pada malam ni. InsyaAllah saya kira rezeki jugalah sebab kita dijemput pun itu rezeki juga kan Tuan Haji Rosli dengan PU Hafiz, rezeki untuk berkongsi ilmu, bukan rezeki untuk tadah je, orang berkongsi itu pun saya kira satu rezeki juga sebenarnya. Dan Ustaz Hariri ada kekangan, beliau kena outstation, di kuartiri lain tak okey, jadi tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira naik pangkat lah kot ya daripada panel kedua jadi moderator ni, jadi tukang tanya. Jadi pada malam ini kuasa penuh berada pada saya insyaAllah. So PU Hafiz dan Ustaz Rosli, Tuan Haji Rosli, insyaAllah sama-sama kita berkongsi-kongsi pada malam ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh maklumkan balik link tu, yang link yang sebenar, link untuk masuk Zoom tu, link dengan password tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, insyaAllah kita ada dua kaedah lah sebenarnya melalui FB Live masjid pula. Serai Salat Tinggi dan satu lagi tuan-tuan boleh juga masuk terus ke dalam kita punya perkongsian Zoom pada malam ni insya-Allah. Saya nak sebutkan ke meeting ID tu? Kalau ikutkan kita punya ni melalui Zoom kita. Kalau meeting ID di sini, ni saya sebut sebentar selalu ya tuan-tuan dan puan-puan, saya kira urus setia boleh juga iklankan semula di ruangan FB tu, di bahagian komen tu urus setia boleh masukkan sekali lagi supaya senang kalau tuan-tuan perempuan di luar sana nak join terus masuk lah. Saya sebut sepintas selalu, meeting ID Zoom kita pada malam ini adalah 938-7256-2097 di mana passwordnya adalah 491329. Ni kadang-kadang kita sebut ni orang tak sempat nak catch up kan. Saya mohon urus setia untuk masukkan ke dalam live FB tu bahagian komen itu. Okey.
Sebelum kita mulakan forum, suka di sini saya nak memperkenalkan. Rasanya tak perkenalkan orang dah kenal dah seantero Malaya, dah kenal dah Piyu Hafiz ni. Walau bagaimanapun saya nak sebutkan juga nama penuh beliau Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah. Berasal daripada Kelang Selangor ya, Piyu ya. Dah berkahwin. Beliau merupakan pengerusi Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor, merangkap Presiden Majlis Belia Tahfiz Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan kok nak mencari-cari sekolah anak tingkatan 1 ataupun lepasan PT3, Piyu Hafiz mempunyai akademik tahfiz Kelang, Ustaz ya. Kalau saya salah tolong betulkan. Saya pun duk berangan juga nak riki-riki sekolah ni kan. Boleh kontak Ustaz Hafiz insya-Allah. Kemudian panel kita kedua adalah Tuan Haji Rosli bin Haji Adam. Beliau merupakan CEO Bina Pin Industri Sdn Bhd. Ini peneraju cat patuh syariah tuan-tuan puan-puan. Saya bila tengok beliau punya data tu jual beli cat pun ada patuh syariah ya. Bila saya tengok pula ada pula dia punya ISO kat situ, syariah comply itu. So saya rasa sangat teruja lah. Sebabnya saya salah seorang juru audit di Selangor pada suatu ketika dulu Tuan Haji Rosli ya. Jadi tahulah term-term dalam ISO ni. Jadi saya sangat teruja lah. Kiranya Tuan Haji Rosli ni kira jual beli cat lah ya? Ke macam mana? Pengilang insyaAllah. Pengilang dan pengilang. Kira makam lagi tinggi lah ya, ada kilang bukan setakat jual beli ni. Orang Piyu Hafiz ada sekolah, Tuan Haji Rosli ada kilang cat. Saya kira satu deal yang sangat cantik lah kot malam ni insyaAllah. Okey, pengalaman sebanyak 30 tahun. Kalau kita baru berumur 30 tahun, Tuan Haji Rosli dah 30 tahun dalam urusan jual beli cat, kira sampai dah di kilang sekarang ni alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan alhamdulillah. Saya kira antara kita ada 3 pusingan, 3 round. Round pertama, round kedua dan round ketiga. Round ketiga tu kita akan buka soalan. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kalau ada soalan tidak ada masalah, boleh langsung bertanya, type di bahagian ruangan komen tu, insya-Allah urus setia akan bantu kita untuk kita bacakan soalan tersebut, sama ada untuk Piyu Hafiz menjawab ataupun Tuan Haji Rosli untuk menjawab ya. Okey, untuk round pertama biasanya untuk masa yang ada ni, kita dalam 10 minit ke 10 minit. Saya letak 10 minit tu bukan apa Ustaz ya. Dia akan ada masa-masa kecemasan tu, kita macam biasalah kita akan sambung kat situ insya-Allah. Okey. Untuk Piyu Hafiz, ini untuk mukadimah ya, sekurang-kurangnya kita nak lancarkan pemahaman kita. Jadi di sini boleh tak Ustaz kongsikan dengan kita apa benda beza tu? Kadang kita dengar sedekah, kita dengar infak, derma, wakaf, zakat semua kan. Tapi nampak macam sama tapi hakikatnya sebenarnya berbeza. Boleh tak Ustaz bantu kita untuk fahamkan apa benda setiap term-term yang saya sebutkan tadi? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia Ustazah Johanis, yang dihormati kepada Profesor Madya Dr. Azman Abdul Rahman, dan seterusnya kepada Tuan Haji Rosli Adam, kepada Tuan Guru Besar Barisan AJKPIBG, ibu bapa yang bersama dan anak-anak pelajar bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Pertama-tamanya marilah sama-sama rafa' syukur kita pada Allah Ta'ala memberikan nikmat kesihatan dapat bertemu ya Ustazah. Alhamdulillah. Lalu tengok dekat TV1 Ustazah kadang alhamdulillah, jadi hari ni dapat bertemu secara secara alam maya. Saya pun beberapa hari ni memang beginilah, dekat bilik yang sama. Pagi tadi himpunan NGO Islam, topik berkaitan tentang tahfiz. Ya, dalam keadaan begini juga. Jadi kita walaupun tidak bersua, termasuk hadirat sekalian, walaupun kita tak pernah bersua, mungkin kita tak jumpa sekarang, tapi saya percaya bahawa jauh di dalam sanubari saya ingin sama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dia mendapat satu pencerahan dan persiapan kita menuju ke alam baqa' insya-Allah. Tuan-puan bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Hari ini ramai di kalangan kita yang Allah bagi nikmat berbeza-beza. Semalam saya program bersama dakwah zakat melalui program Street Dakwah Zakat online juga, tapi kami rekod di live tu di studio. Apa kata CEO Zakat Tuan Saiful Yazan mengatakan bahawa tahun ini alhamdulillah zakat Selangor telah mencapai 600
50 juta sehingga Oktober. Maknanya sehingga Oktober dah sampai 650. Tahun lepas zakat Selangor mencecah Disember 2019 sehingga mencapai 850 juta. Nilai tertinggi di seluruh Malaysia, Selangor, dan merupakan nilai tertinggi dalam sejarah Malaysia. Kutipan sebuah negeri 850 juta. Dengan harapan mudah-mudahan ramai di luar sana yang sudah mula menjinak dalam bisnes, dalam perniagaan. Sebab sekarang Ustazah orang berniaga boleh tahan online. Kan? Saya pun jual juga. Yalah bulan Ramadan hari itu tak ada. Yalah ustaz-ustaz ni tak ada ceramah. Kan online pun yalah kat online kita pun terbatas. Jadi saya pun jual juga tapi jual digital Islamik. Alhamdulillah. Bolehlah maknanya menampung nak bagi duit raya kat anak-anak, bagi duit raya kat mak ayah. Jadi apabila kita berniaga, sudah pasti ada kita perlu keluarkan sedikit daripada keuntungan kita. Yang keuntungan itulah yang dipanggil dengan zakat. Zakat ini jumlahnya 2.5%. Jadi kepada ibu ayah, ini amat mengejutkan saya apabila CEO zakat semalam mengumumkan di negeri Selangor, individu yang menunaikan zakat tidak sampai 20%. Benda yang mengejutkan saya, yang mana jumlah mereka yang bekerja di Selangor ini, bekerja, mana lelaki bekerja ada hampir 4 juta. Separuh daripada yang kita katakanlah orang Islam, maknanya dekat 2 juta. Tetapi daripada 2 juta ini yang hanya menunaikan zakat, baru 330,000 sahaja secara individu. Mereka ni bekerja, ada duit, maknanya mampu untuk menunaikan zakat, tapi mereka tak tunaikan. Maknanya, saya tak cerita jumlah yang tidak layak. Ini kita cerita yang layak menunaikan zakat. Ada itu individu. Ada pun syarikat. Syarikat yang bekerja, ada syarikat dekat Selangor ini, jumlahnya, saya tak pasti jumlah keseluruhan, tetapi yang menunaikan zakat daripada syarikat ni hanya 5,000 syarikat saja daripada 50,000 syarikat yang memang membawa keuntungan. Ini menjadi tanda tanya kepada kita sebab ramai orang suka memberi sedekah, suka menginfak, suka berwakaf, tetapi tidak tertinggal perkara wajib, itulah zakat. Tuan-puan, zakat hukumnya wajib. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhir ayat. Kalau saya baca nanti habis tak cukup masa Ustazah. Sebab Ustazah dah senyum-senyum kat saya, dia dah beritahu masa dah berjalan. Baik, minta maaf Ustazah, Tuan Haji Rosli. Ustazah kalau ada Ustazah potong Ustazah, bagi saya 1 minit je. Sebab saya ni, yelah penceramah ni lama tak pegang mic. Ni dapat mic lain macam pula ni. Kan? Jadi kadang-kadang dia tersasul, terlajak Ustazah. Kan? Syok ceramah ni dah lama tak ceramah. Baiklah kita ringkaskan tuan-puan. Zakat ni benda wajib. Zakat ni kena nak sampai kepada 8 asnaf ni. Kan? 8 asnaf ni kita tak pasti. Dalam muzakarah kebangsaan negara kita, fatwa kebangsaan memutuskan tahun 2015, mereka yang menunaikan zakat direct kepada orang, tidak melalui pemerintah. Maknanya kalau di Selangor, lembaga zakat Selangor, maka hukumnya berdosa. Berdosa. Walaupun ada pandangan menyebutkan dia sah, tapi berdosa sebab tidak walak pada kerajaan. Dan ini adalah jumhur para ulama mazhab yang 4, memutuskan zakat kena ditunaikan kepada pemerintah, walaupun ada pandangan mengatakan zaman Sayyidina Osman ketika itu dikembalikan balik untuk disampaikan kepada orang awam direct kerana ada isu-isu berlaku, tetapi sejak zaman Rasulullah SAW, pemerintah yang menguruskan. Maka ianya wajib, kita perlu keluarkan 2.5%. Saya bagi contoh yang mudah, katakan kita ada sebuah apple, kita potong separuh, kita ambil slide, 1 slide, potong bulat, kita buatkan jadi 8 bahagian. Jadi 1/8 perlu kita tunaikan zakat, 7/8 adalah hak kita. Sebab itu perkataan sedekah dalam ayat yang saya bacakan tadi adalah
adalah zakat. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah banyak menyebut perkataan sedekah, iaitulah maksudnya zakat. Begitu juga dalam hadis disebutkan hadhihi faridatus sadaqah. Ini adalah kewajipan sedekah. Kewajipan sedekah itu adalah zakat. Jadi zakat wajib kita kena keluarkan 25%. Ibu-ibu emas duduk dekat rumah dah lama, 1 jongkong emas tu saja. 1 kilo emas tu kan. Jadi 2.5%. Kita pakai, ibu-ibu kita pakai emas kan. Gelang, rantai. Ya, kalau kita pakai di Selangor 85 gram lebih kurang, maafkan saya betulkan Dr. Azman lebih mahir. Maknanya kalau kita pakai tak kena zakat. Kalau kita tak pakai, kita kena keluarkan zakat. Melainkan yang lebih daripada 85 gram ikut negeri-negeri tapi tak jauh beza, maka yang itu kita perlu menunaikan zakat sekiranya lebih. Jadi kalau dah 1 kilo, maknanya banyak kena zakatkan. KWSP, duit daripada harta-harta hadiah orang bagi hadiah. Saya pernah masuk program TV Ustazah dapat RM50,000, kena tunai keluarkan zakat. Kita dapat duit ASB, ya ASB tidak dizakatkan, kena dizakatkan. Duit simpanan, haul duduk setahun cukup 16,000 lebih. Sekarang paling tinggi haul nasab kita 16,000, dulu 11,000, naik 12,000, naik 13,000, 14,000, 16,000. Jadi itu kena zakat. Manakala infak adalah benda yang kita berikan, yang kita keluarkan, yang samanya macam sedekah. Jadi hukumnya sunat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Antara sifat orang mukmin ni dia infakkan harta. Imam Tabari sebut dalam ayat ni dia ada 2. Infak itu ada masa jadi sedekah, infak itu ada masa dia jadi zakat. Bergantung kepada niat kita nak yang mana. Dia infak. Yang seterusnya wakaf. Wakaf ini adalah benda yang kekal. Contohnya dalam hadis yang masyhur kita selalu dengar, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salah. Apabila terputusnya anak Adam meninggal dunia, semua terputus melainkan satu yang saya nak sebutkan. Nabi sebut shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Kenapa mengalir? Mengalir ni maknanya tidak putus. Macam kita buka air, airnya tidak putus. Sungai yang mengalir tidak putus. Jumhur ramai para ulama menyebutkan sedekah jariah ini adalah wakaf. Jadi pembinaan nak dibina bangunan ni dewan ni kan Ustazah kan? Dewan ni adalah benda yang kekal. Saya mencadangkan kepada PIBG, kepada Prof dan juga mungkin jawatan kuasa untuk jadikan dia sebagai wakaf. Dewan ni dewan wakaf. Jadi orang ramai dapat niat tu niat wakaf. Anak-anak belajar menuntut ilmu agama, mempertahankan agama. Subhanallah, besar pahalanya tuan-puan. Kita nampak bangunan tu tertegak. Itu adalah wakaf. Ada sekarang wakaf tunai. Ada hukum boleh wakaf tunai. Dulu susah. Sekarang dah boleh terima banyak negeri-negeri buat wakaf tunai. Tetapi wakaf tunai itu, duit itu ada dia khususkan untuk bina sekolah, bina masjid. Jadi wakaf ini adalah benda yang terputus. Jadi orang dah wakaf, jangan sibuk-sibuk tanya. Kita ni selalunya dah wakaf tanah dekat Mak Tafiz, Ustazah. Wakaf rumah, dia pula sibuk. Ustaz, syarat nak ambil wakaf ni kena lantik saya jadi AJK. Kalau nak dapat tanah saya nak depan tu, suku ekar tu jadikan rumah saya. Itu bukan wakaf namanya. Sebab wakaf ni maksudnya terhenti, kita melepaskan. Dah tak ambil tahu sebab kita percaya AJK, Perbanan Wakaf Selangor dapat menguruskan dengan baik. Jadi dalam untuk membuat dewan ini, dia termasuk dalam sedekatun jariah. Anak-anak sedekah yang berterusan, mereka sembahyang, mereka baca Asmaul Husna. Mungkin ada program yang melibatkan ramai mak bapak, program keagamaan nak dibuat. Jadi inilah dipanggilkan wakaf. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak ya Piu Hafiz. Saya kira jelas. Kalau tak faham lagi tak tahulah. Perbezaan antara zakat, infak, wakaf. Nampaknya Dr. Azman, kebarangkalian kita boleh buat saham wakaf lah macam tu kot ya, untuk tabung dewan
tabung Dewan Terbuka kita ni. Dan Ustaz Hafiz, selalu orang katakan, Tuhan pergilah lepak kat pondok wakaf tu kan. Maksudnya kau buat pondok, kira wakaf, siapa nak duduk situ, duduk lah kan. Jadi orang yang mewakafkan tu dia dah tak ada dah syarat-syarat tertentu nak duduk, siapa yang boleh duduk kat situ kan. Okay. Kalau dulu saya tak faham tau, apa benda lah pondok wakaf ni kan. Semakin lama tu kita, istilah wakaf tu, dia digunakan untuk pondok orang lepak-lepak kan. Okay, saya kira sangat teruja. Kita boleh bezakan insyaAllah. Kita semangatlah bila kita dengar tu tadi, bila sebut wakaf, mengalir. Kita ni memang suka yang benda mengalir-ngalir ni, yang tak putus-putus ni kan. Tambah-tambah buat baik pula, masuk kubur, kurang-kurang saham tu mengalir, pahala tu dapat free-free macam tu kan. So antara kaedahnya adalah dengan cara berwakaf. Ya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, insyaAllah jom kita berwakaf lepas ni. Okey, saya nak beralih kepada Tuan Haji Rosli. Tuan Haji ya, kalau kita tengok era pandemik COVID lah sekarang ni, kalau ada yang dibuang kerja, ada yang dah tak ada kerja, maksudnya yang kerja tu dibuang kerja, yang kerja nak cari kerja tu pun jadi susah kan. Saya kalau di Jakim tu, saya bekerja di Jakim, bahagian keluarga, dan saya antara kerja saya adalah menjaga talian bilik gerakan talian MyCare COVID-19 lah untuk support kerohanian orang awam masyarakat Malaysia keseluruhannya. Bila sampai satu tahap PKP pemulihan, ramai yang call kita berkenaan dengan keuangan, masalah bebanan keuangan, bebanan hutang kan. Kita agensi yang orang kata menenangkan keadaan, bukan menyelesaikan hutang itu tak, tapi menenangkan keadaan. Macam mana nak buat, kita refer kepada mungkin AKPK yang boleh bantu kan. Itu antara yang kerja saya lah di Jakim tu kan. Jadi nak katanya Tuan Haji Rosli ya, dalam keadaan pandemik ni memang kita tak dapat nafikan itu adalah salah satu punca masyarakat menjadi stres, masyarakat menjadi tertekan, dan itulah akibatnya kalau kita tengok PDRM punya statistik 266 kes bunuh diri dalam tempoh pandemik COVID-19 saja, dan statistik paling tinggi adalah disebabkan oleh bebanan hutang, iaitu masalah keuangan. Jadi nak tanyalah kepada Tuan CEO Bina Pen ni, orang usahawan, bukan jalan-jalan orang ya tuan-tuan perempuan kan. Bila mana kita dibuang kerja, contohlah tak mula kerja, jadi kita nampak perkara yang boleh jana income tu adalah dengan berniaga. Sebab berniaga tu kita lah bos, kita lah kuli kan, kita lah buat kerja, kita lah decide, kita lah semua kan, all in one, kita lah di peringkat awal tu nak menentukan semua tu kan. Jadi nak tanyalah ni tuan usahawan ni, susah ke nak berniaga ni? Dia macam mana sebenarnya, kriteria macam mana orang nak berniaga tu, itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin boleh sedikit Tuan Haji Rosli sebutkan ciri-ciri usahawan orang berjaya ni. Kalau kita tengok tadi, Tio Hafiz pun dah jadi usahawan berniaga kan. Saya kira mungkin lepas ni kot kita pun turut sama akan menjadi usahawan insyaAllah. Silakan Tuan Haji. Okey. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Puan Moderator Ustazah Yohanis Muhammad Yusof, rakan panelis saya Ustaz Tio Hafiz, dan juga pengurusi PIBG Profesor Madya Dr. Azman Abdul Rahman, guru besar, guru-guru, pelajar-pelajar, penonton-penonton forum infak dan kewasanan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, soalan yang ditanyakan oleh Ustazah tadi memang sangat relevan lah dengan suasana COVID ni. Sebelum tu saya nak bagi data terkini. Data terkini COVID pada hari ini, kes di dunia 64 juta terjejas. Di Malaysia 72,700. Manakala kematian di dunia ni 1.5 juta. Dan di Malaysia kematian pada hari petang tadi ialah 382 orang. Manakala kes sembuh di data dunia ialah 44 juta orang. Manakala di Malaysia kes sembuh 61,000. Okey, balik kepada soalan tadi di mana dalam keadaan susah, ada kajian telah dibuat
mendapati bahawa golongan yang dibuang kerja, golongan yang terdesak ni hanyalah sekitar 20% sahaja. Manakala golongan yang stabil, yang bekerja dengan kerajaan, yang bekerja dengan syarikat-syarikat swasta yang teguh, lebih kurang 60%. Dan golongan yang pencen, golongan yang dah maksudnya yang dah stabil pendapatannya, super rich dan sebagainya, lebih kurang 5%. Dan golongan yang tak kisah, golongan yang tak kisah ni 15%. Jadi kalau kita campur 80% ni memang tak ada masalah. Yang ada masalah 20%. Walaupun 20% masih besar lagi lah Ustazah dan tuan-tuan dan perempuan semua. Okey, balik pada soalan tadi, di mana kita tahu dalam keadaan pandemik ini bukan saja orang awam ataupun syarikat yang bermasalah, kita lihat kerajaan pun sama. Jadi peluang-peluang pekerjaan yang baru pun tak ada, swasta pun tak ada. Jadi lama kelamaan ataupun sekarang pun dah bermula, profession keusahawanan ini merupakan satu career. Satu career yang mana kita tahu engineer yang graduate, ustazah yang graduate dan sebagainya, tak ada kerja yang tetap dan sebagainya, mereka terpaksa berniaga secara kecil-kecilan dulu. Secara tak langsung ia merupakan satu career di mana dia akan berniaga secara trading dulu, online dulu dan makin membesar dan seterusnya. Dan kalau kita lihat kolej-kolej dan terutama sekali universiti dan sebagainya perlu menyediakan syllabus ataupun kurikulum keusahawanan ni, sebab akan datang memang peluang pekerjaan di kerajaan ataupun swasta memang dah makin mengecil. Jadi mereka akan berkarier, maksudnya menjadi profession keusahawanan sebagai satu career. Okey, sebelum kita jawab, susah ke senang kan nak jadi usahawan ni, saya sukalah bagi definisi apa itu perniagaan. Di mana perniagaan ni ialah sebagaimana yang kita selalu bacalah surah As-Saff tu, ayat saya petik ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang maknanya, wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab siksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Itu Allah sebut dalam ayat 10 tadi perkataan ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah, satu perniagaan. Sebab apa kita hidup di dunia ni memang sementara, 60, 70, 80 tahun. Itu pun dah jarang-jarang. Jadi kalau kita beramal, kita berinfak, kita buat kebaikan, insya-Allah kita akan masuk dalam syurga yang kekal selamanya. Itu perniagaan yang sangat menguntungkan. Okey, itu dalam arti kata yang saya ambil petik daripada Al-Quran. Kalau dalam kata definisi perniagaan dalam bahasa mudah ialah sebagai satu usaha untuk kita mendapatkan keuntungan, kalau sekarang dalam bentuk wang, dan juga yang perlu melalui urus niaga yang melibatkan pembelian dan juga penjualan. Untuk pembelian dan penjualan itu termasuklah barangan ataupun perkhidmatan, di mana ia bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Walaupun dia enterprise, dia perkongsian, syarikat, itu adalah untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Dalam bahasa mudahnya, kita beli dengan harga yang rendah, kita jual dengan harga yang lebih tinggi, itulah untung. Itu perniagaan. Barulah saya nak masuk kepada keusahawanan. Okey, usahawan memang besarlah dia punya skop, definisi usahawan, yang mana kita tahu usahawan ni mestilah terdiri pada individu yang mempunyai inovasi dan juga kreativiti untuk melaksanakan kesejahteraan kepada perniagaan. Kalau kita tahu sekarang ni COVID, jadi usahawan perlu berinovasi bagaimana nak mengatasi masalah-masalah tak boleh keluar dan sebagainya, production terganggu dan sebagainya. Itu dia mesti berinovasi. Dan seterusnya seorang usahawan tu dia mesti mengeluarkan barang ataupun produk ataupun perkhidmatan baru. Perkhidmatan baru, kita tengok benda-benda yang baru. Itu ciri-ciri keusahawanan lah. Nak jadi usahawan
Kemudian kaedah pengeluaran baru. Sebab kita tahu kalau kaedah yang biasa-biasa itu dia melibatkan masa yang panjang, kos yang tinggi dan semuanya. Jadi usahawan sentiasa memikirkan bagaimana nak kurangkan kos dengan kaedah pengeluaran yang baru, automation dan sebagainya. Kemudian usahawan juga dia meneroka pasaran baru. Tak kira lah kalau kita mungkin di Sepang, di Salak Tinggi ataupun di Bangi ataupun di Selangor dan sebagainya, kita cuba meneroka lagi pasaran-pasaran baru di Malaysia ni ataupun sekarang dah ada kemudahan internet dan sebagainya. Kemudian usahawan juga dia mencari sumber bahan baru, bahan mentah baru ataupun produk-produk baru. Itu ciri-ciri usahawan. Dan juga dia menyusun semula industri. Usahawan perlu menyusun industri sesuai dengan keadaan politik, keadaan semasa, keadaan di luar sana, keadaan era COVID lebih-lebih lagi ya. Itu definisi usahawan memang agak luas lah. Okey, kemudian saya nak sentuh satu lagi tentang siapakah usahawan yang berjaya. Untuk kita berjaya, kita perlu mempunyai ciri-ciri yang berikut. Yang pertama kita perlu ikhlaskan niat kita. Jadi kita sebagai seorang Muslim mukmin, kita perlu ikhlaskan niat kita berniaga ini kerana Allah SWT. Keuntungan kita yang dapat itu kita infakkan. Contoh kita pada malam ini kita infak untuk membina Dewan Terbuka di sekolah rendah Islam integrasi Salak Tinggi. Dan begitu juga untuk yang lain-lain. Jadi niat kita berniaga untuk kita bersama-sama membantu mereka yang lain. Di samping kita mengeluarkan zakat, kita memberi sedekah dan sebagainya. Ikhlas kerana Allah SWT untuk membantu keluarga kita, membantu masyarakat kita dan sebagainya. Kemudian definisi usahawan yang berjaya juga ialah dia mempunyai keinginan yang kental. Keinginan yang kental ni sebab apabila dia dah nampak suatu peluang, dia akan berusaha bersungguh-sungguh. Biar 1000 rintangan dan sebagainya, dia akan berusaha sebab dia nampak masa depan yang cerah dengan bidang keusahawan yang dia ceburi. Dan juga ciri usahawan yang berjaya seterusnya ialah dia tidak bertangguh. Nampak saja peluang, nampak benda baru, dia akan segera buat. Dia tak akan bertangguh macam orang biasa. Orang biasa dia kaji dan sebagainya. Tapi usahawan nampak ada, dia akan terus menceburkan diri. Kemudian ciri usahawan yang selalunya orang lupa, bila dia nak jadi usahawan dia fikir yang baik-baik aja. Usahawan ni dia perlu bersedia untuk gagal dan bangun semula. Jatuh bangun usahawan. Itu perkataan yang selalu kita dengar. Berniaga mungkin ada masa yang tak baik, kita akan terjejas, jatuh dan kita bangun semula. Itu ciri usahawan. Kalau dah berniaga kerugian, kita tak terus bangun, itu bukan ciri-ciri usahawan sejati lah. Okay. Kemudian ciri usahawan yang berjaya sebenarnya ialah sentiasa belajar dan terus belajar. Ilmu ni memang luas, memang kalau kita kaji ilmu pemasarannya, ilmu productionnya, ilmu komunikasi dan sebagainya, memang sangat luas. Jadi usahawan tak boleh berhenti daripada belajar. Jadi malam ni alhamdulillah saya banyak belajar daripada P. Hafiz, Ustazah dan sebagainya, insyaAllah. Kemudian ciri usahawan yang berjaya sebenarnya ialah ia merupakan penglibatan hayat, penglibatan jangka panjang. Jangka panjang. Kalau kita seorang usahawan nak berniaga 5 tahun itu tak cukup. Dia mesti jangka panjang. Dan kita mengaitkan dengan akhirat, kehidupan kita yang kekal abadi. Maksudnya kita berniaga walaupun kita tak terlalu besar, walaupun kita tak terlalu maksud berjaya disebabkan banyak rintangan-rintangan yang kita nak menghadapi, kita tak akan terlibat dengan perkara-perkara ataupun gejala-gejala yang dilarang oleh agama Islam, tapi kita tahu matlamat kita untuk kita pergi lebih jauh lagi, iaitu kita nak mencapai kejayaan di dunia, lebih-lebih lagi kejayaan di akhirat nanti. Okey. Ada pasal lagi moderator, saya itu dulu itu pasal ni. Okey, boleh Tuan Haji. Alhamdulillah, subhanallah. Rasa macam duduk dalam kuliah usahawanan ya dekat U. Walaupun saya tak masuk dalam tu, tapi macam lah kan ilmu yang kita dapat pada hari ini ya, insyaAllah. Okey, Tuan Haji Rosli ada sebutkan berkenaan dengan tips usahawan tadi di hujung-hujung. Saya kira saya sempat untuk catat ada 6 semuanya kat sini. Yang pertama Tuan Haji sebut kerana Allah niatnya. InsyaAllah apa kita buat kerana Allah sampai. Kemudian kena sungguh-sungguh. Yang ketiga tu saya rasa sentap sikit tu Haji Rosli. Tak boleh bertangguh. Yang tu apapun urusan kita tak boleh bertangguh, tetapi dalam
cepat jual beli ni sebab dia ada persaingan kan, so dia kena lagi cepat lah. Kemudian fikir positif, jatuh bangun tu perkara biasa dalam berniaga. So siapa-siapa yang nak berniaga kena bersedia mental, fizikal berkenaan dengan hal ini. Upgrade diri dengan ilmu. Segala ilmu sekarang macam-macam ada kan. Tambah-tambah kalau kita tengok ilmu yang di hujung jari tu, lagi kena upgrade cepat sikit. Kemudian yang keenam saya keywordkan kat sini iaitu jual beli dengan Allah Ta'ala lah. Maksudnya apa pun saya kira itu yang pertama dulu sebab dia ada untung rugi di situ. InsyaAllah kalau untung jual beli dengan Allah Ta'ala, insyaAllah untung juga kita di dunia ni kan. Saya kira macam tu. Apa pun nak katanya tuan-tuan dan perempuan di luar sana, insyaAllah sebenarnya berniaga ini adalah satu keuntungan yang Tuan Rosli sebut tadi dalam surah As-Saff ayat 11 hingga 10, ayat 10 hingga 11 tadi tu kan. Saya ingin berkongsi sikit lah tuan-tuan dan perempuan di luar sana. Ini adalah satu cerita sebenarnya. Yang mana pandemik ni ada seorang ibu yang mana ibu ini dia ada 4 orang anak, dia kerja di kedai makan. Kerja kedai makan sebagai pembantu lah Tuan Haji ya, kerja bantu. Bila COVID, PKP kan tutup semuanya. Jadi kedai makan tak beroperasi, maka dia ni pun tak ada kerja. So bila tak ada kerja, pendapatan pun tak ada. So bila tak ada pendapatan, dia kena suap 4 orang mulut anak kecil dia. Dia dah tak ada suami. Ya? Jadi dia kena bekerja keras. Jadi dia mati kutu. Apa yang dia buat, dia bangun 4 pagi, dia pergi pasar borong, dia beli ikan, dia siap siang dan diiklankan. Siapa nak beli ikan dia? Dia boleh hantar sampai ke rumah. Macam itulah dia buat. Bangun 4 pagi, 10 pagi settle. Hari-hari macam tu. Dan Tuan Haji, 3 bulan selepas itu, dia berjaya mengupah 3 orang rana untuk hantar ikan-ikan dia. Mana nak sangka kan dalam keadaan yang tertekan, tersepit macam tu keadaan, dia boleh berfikir di luar kotak. Macam mana dia nak mencari sesuatu untuk diteruskan kehidupan tu sebab semangat tu 4 orang anak dia tu kan, insya-Allah. Sebab manusia ni kan Ustaz Hafiz selalu fikir untuk orang lain kan. Kita jarang untuk reward diri sendiri. Kita akan reward orang keliling kita macam tu kan. Dan inilah satu inisiatif ibu tadi tu kepada anak-anak dan seterusnya pada kehidupan dan secara tidak langsung dia menjadi usahawan, dia jadi toke. Karena sebelum tu dia kerja dengan orang kan. Ini dia pula yang orang pula yang bekerja dengan dia. Itu selinganlah sikit buat motivasi ibu-ibu, bapa-bapa dan tuan-tuan di luar sana. Kita ambil ibrah cerita ibu tadi tu. Okey. Setakat ni Tuan Admin, ku ada soalan ke daripada FB kita? Kalau ada lah, kalau tak ada saya teruskan kepada round kedua. Rasanya macam belum ada. Kalau ada akan appear lah dekat kita punya skrin ni. Okey, Piu Hafiz, saya teruskan di round kedua kita insya-Allah. Ya. Kalau kita tengok era pandemik COVID, terutama time PKP pertama tu, nampak macam seluruh masyarakat Malaysia saling bantu-membantulah kan. Kalau kita tengok suasananya macam itulah. Tapi wallahualam kalau ada sebaliknya kita tak tahu kan. Jadi nak tanyalah, Piu Hafiz ni sangat dekat dengan masyarakat. Satu Malaysia kenal sebagai pendakwa, sebagai orang yang terus turun padang kan. Jadi nak tanyalah pandangan Ustaz berkenaan dengan kita ni, kita rakyat Malaysia ni. Apakah kita ni sebenarnya suka menderma, bersedekah, rakyat Malaysia ni lah. Ataupun sebaliknya, ke macam mana? Sebabnya kita ada perkara ni, misi kita ya untuk merealisasikan tabung derma Dewan Terbuka Serai Salat Tinggi ni insya-Allah. Jadi apa pandangan Ustaz berkenaan rakyat Malaysia kita sendiri? Adakah mereka ini macam terus disebutkan 5% tu adalah golongan super rich. Kalau sebut super rich memang kaya betul lah saya kira kan. Apakah mereka ini tergolong dalam golongan orang yang suka menderma juga ataupun tak, ataupun rakyat Malaysia yang tak ada duit pun suka menderma juga ke macam mana? Silakan Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah, rakan panel, Prof dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Ramai di kalangan kita yang mendapat nikmat tu berbeza-beza kan Ustazah. Ada orang yang nikmat dia, bagi dia kepuasan hidupnya, dia mendapat pakai kereta yang laju kan, Mercedes ke, Ferrari ke, itu adalah kepuasan nikmat. Kalau dia tak dapat, bagi dia belum capai hidup dia. Ada orang yang dia ada rumah besar. Rumah dia kan, hebat. Saya pergi rumah ada seorang Tan Sri ni lah. InsyaAllah rumah dia 100 ekar salah.
Rumah dia saja 100 ekar. Besarnya, larat ke nak jalan. Tapi bukan rumah tu lah, dia punya taman dia tu besar lah. Maknanya 1 ekar. Dan rumah dia berada di pulau, dia ada pulau. Taman tu ada tasik, dan di dalam tasik tu ada pulau. Rumahnya kat tengah-tengah tu. Dan rumah anak-anaknya kat tepi-tepi. Subhanallah, dahsyat. Dan sini pernah datang rumah saya. Bukan, datang sekolah saya. Dia bagi makan anak-anak. Waktu tu datang kat rumah saya lah. Waktu tu dekat kat Kelang. Dia rumah sekolah lah. Zazah kecil Zazah. Kecil kan, dia pun masuk makan juga. Saya tanya dengan dia, Tan Sri dulu, yelah waktu kecil, yelah kita kan kanak-kanak dulu, macam-macam cita-cita nak jadi. Ada nak jadi bomber, polis. Tengok polis ibu, nak jadi polis ibu. Kan? Kalau tengok cerita abang bomber, nak jadi bomber. Kan? Jadi macam-macam. Kalau darjah 1, darjah 2 tu sampai 3, 4 cita-cita dia. Tapi apabila dia ditanya oleh cikgu, kan, saya tak perlu sebutlah siapa nama Tasir ni, tapi memang bagus orang dia. Bila ditanya, dia katakan, dia cakap kat budak tu, katakanlah namanya Hafiz lah, saya katakan. Hafiz, besar ni kamu jadi apa? Mengejutkan saya, dia kata, saya nak jadi orang yang kaya raya. Saya kata kaya raya, dia cikgu terkejut lah. Kaya raya kenapa? Sebab bila saya kaya raya, saya boleh bantu orang yang susah. Mana boleh bantu orang susah tu termasuklah sedekah, wakaf, zakat dan macam-macam lagi. Subhanallah, duit dia memang terlalu banyak lah. Saya nampak bisnes dia, projek-projek dengan kerajaan dia sehingga membangunkan sebuah bandar dekat negeri ini. Jadi satu usaha yang cukup baik. Jadi nikmat itu apabila kita, ada orang kata, dulu saya lah habis PU dulu saya pergi bagi tazkirah, saya pinjam kereta ayah saya nak pergi jalan jauh, naik pinjam lah kereta ayah, adalah bisnes sikit Ustazah, ada petropam, ada restoran. Lah bisnes maknanya kereta tu sedap lah sikit, kita ada Alphard lah, sebab saya nak jalan jauh pergi utara selatan, takkan naik kereta saya kecil. Jadi naik kereta ayah ni pergi jalan jauh. Bila kita ceramah kat majlis surau, orang cakap apa? Wah, Ustaz tukar kereta Ustaz dah. Wah, belum apa-apa lagi dah tukar kereta ni. Guna duit mana kata kan? Kita terkejut. Saya terkejut soalan ini. Sedangkan sepatutnya kita ni sebagai orang, kita bila nampak ada orang naik kereta besar, kita Masya Allah, hebat ni, bagus ni Ustaz. Macam mana Ustaz boleh? Yelah, kalau dia tanya ni, dia tak tanya, dia bantai lah. Maknanya pandangan negatif. Sedangkan kita, adakah ustaz-ustaz, tuan-puan maaf saya sebut, adakah imam-imam masjid perlu naik motor kapcai, yang nak tercabut tayar? Adakah itu maksudnya keikhlasan? Kan? Tidak. Sudah pasti kita nak ramai orang yang kaya raya kat Malaysia ni. Macam kata Tuan Haji Rosli tadi. Untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, saya tak tahu kekayaan dunia ni berapa trilion. Saya pun tak betul Haji Rosli maklum, saya pun tak pasti. Tapi yang saya maklum, kenapa Islam kita ada zakat? Sebab trilion-trilion duit dekat dunia ni, harta tanah semua, emas semua kalau dikumpulkan trilion-trilion, daripada berbilion-bilion manusia ni, separuh harta dunia ini hanya dimiliki oleh lebih kurang 2,000 manusia sahaja yang memiliki separuh daripada kekayaan dunia. Subhanallah, Islam meruntuhkan tembok kapitalis. Sebab itu kita ada zakat, kita ada infak, kita ada sedekah, kita ada pelbagai lagi wakaf. Semua ini adalah untuk membangunkan institusi Islam itu sendiri. Sebab itu, saya lihat kepada hadirin hadirat sekalian, teruslah berinfak. Dan saya nampak memang ramai. Orang kita ni memang suka berinfak. Tak kira lah yang kurang ke, yang kaya, yang miskin. Infak suka. Dia suka sedekah lah, nampak orang sedekah-sedekah. Tapi yang buat wakaf masih lemah. Ini jujur Zazah. Sedekah memang bagus. Pergi sana, sedekah sini. Tengok orang susah. Kadang sesiapa pun kadang-kadang ada penipuan pun, dia sedekah juga. Sampaikan orang yang mengemis ni jadi satu kita sebut jadi satu profession. Jadi satu pekerjaan.
Ada dia buat kajian, sampaikan 1 bulan tu cecah RM10,000 kalau menjadi pengemis di Kuala Lumpur. Kan pernah keluar surat khabar. Jadi ini adalah benda yang merisaukan kita. Sebab orang Melayu kita dia suruh sedekah, tapi bab wakaf masih lemah. Bab zakat masih lemah. Ada kawan saya Ustazah, COVID ni dia jatuh down, bisnes dia teruk. Sebelum COVID lagi dia dah down lah. Hujung tahun lepas, tahun ini lagi teruk. Saya tanya dia, cuba kau jujur dengan aku, bila last kau bayar zakat ni duit perniagaan syarikat? Dia kata apa Ustazah? Tuan, dia kata, aku tak pernah bayar zakat semua hidup ni. Ada zakat fitrah Ustazah. Zakat fitrah dia bayar. Orang Melayu kita kalau zakat fitrah memang hebat. Kalaulah zakat fitrah tu boleh dilewatkan sampai hari raya ketiga pun diorang akan bayar. Kan? Tapi sebab sedekah zakat fitrah tu sebelum takdir sembahyang hari raya tu, maka semua berkutu-kutu pada hujung-hujung. Jadi apabila dia tak pernah bayar zakat, saya pun bagilah hentam sikit, nasihat sikit. Dia pun ada hadir khusus-khusus, seminar-seminar. Dia kata dia nak infak. Dia nak berzakat. Nah, bila dia nak berzakat, dia cakap kat saya, Ustaz tolong kirakan. Dia kira tengok jabatan agama, zaman zakat kirakan. Jadi lebih kurang dia ada hutang zakat lah. Hutang zakat RM9,000 lebih, RM10,000 lebih, semua dia bayar lah. Sebab saya merupakan penolong amil zakat bertauliah lah, LZS. Jadi dia taklah melalui saya bayar ke lembaga zakat juga, tapi saya mengeluarkan resit atas saya sebagai penerimanya. Jadi apabila saya buatkan sampai dia dah habis hutang, dia kata kali ni dia nak bayar zakat bukan bergantung kepada keuntungan. Tahun 2020 ni dia nak tunaikan zakat Ustazah. Target zakat berapa? Kita selalunya target keuntungan berapa? 2.5% bayar zakat. Tapi dia tidak. Dia terbalik tuan-puan. Ni hebatnya orang berniaga ni. Kalau dia target betul-betul. Aku target bulan ini aku nak bayar zakat RM10,000. Tuan-puan cuba bayangkan. Zakat RM10,000, 2.5% dia. Jadi yang 97.5% cuba darabkan berapa kali ganda. Jadi untung dia berjuta-juta. Subhanallah, bisnes dia banyak masuk sekarang ni. Apabila dia menzakatkan harta dia. Sebab itu tuan-puan, zakat ni wajib. Sebab itu kadang harta kita tak ada berkat, anak, sebab zakat itu satu kelemahan orang Malaysia kita. Sedekah okey, saya nampak. Suka sedekah sana, masjid sedekah, semua sedekah. Sampai kan ada ibu-ibu tak bawa duit, tengah kuliah agama ni kat masjid, Ustaz duit tak bawa. Tak apa, gelang cincin sedekah. Gelang cincin pun dia sedekah sekali. Betul Ustazah. Ada saya buka tabung hari tu, tabung untuk tahfiz, kita ada kebenaran majlis agama lah. Sekali tengok-tengok, ada sebentuk cincin. Jadi saya pelik ni. Dan pelik macam mana ada? Maknanya memang benar. Sampaikan sanggup sedekah ni cincin bagi. Dan kalau abang-abang, ayah-ayah dia kata, Ustaz duit tak bawa Ustaz. Tak apa, kunci motor masuk. Tapi kunci motor saya tak pernah dapat lagi lah. Kan? Belum pernah ada tengok lagi. Rezeki tu belum lagi. Tuan-puan, orang Malaysia kita ni memang bab sedekah luar biasa. Tapi bab wakaf, bab zakat, ini yang kita perlu kena baiki. Sebab kita ni hidup dalam keadaan yang selesa sebenarnya. Malaysia ni selesa. Saya nak petik kata-kata seorang aktivis, seorang artis perempuan tu Zaza. Siapa dia pergi ke Syria sekarang? Allah, artis tu yang dulu AF. Dia bukan ni, Lofa. Allahu Akbar. Siapa? Ya, Heliza Helmi. Betul. Heliza Helmi. Waktu saya pernah berforum dengan dia, saya agak 2 tahun lepas. Sebelah saya, dia cerita pengalaman dia kat Gaza. Saya tergamar dengar cerita dia pergi Gaza bagi bantuan ni, hebat ni. Wanita yang luar biasa, dia tinggalkan populariti, kemasyhuran. Dia pergi bantuan, saya pun tak sanggup nak pergi Syria waktu-waktu COVID ni. Sekarang ni dia berada di Syria. Dia mendapat kelulusan bawah MAPIM, Kementerian Malaysia ni untuk beri bantuan sebab kritikalnya Syria. Subhanallah. Tapi poin yang saya nak cerita adalah, apabila dia berada di Gaza beberapa tahun lepas, dia kata, ketika mereka tengah makan dengan orang-orang Palestin semua ni, tiba-tiba ada bom tak jauh, 100 meter saja. Ketika bom meletup, jadi orang Malaysia yang ada, termasuk waktu tu ada Aflin Syauqi, Heliza Helmi sekali, dengan orang Malaysia berapa orang bawa MAPIM, termasuk tentera-tentera Palestin ni berlari. Bila berlari semua ketakutan, tapi yang terkejutnya saya, orang-orang Palestin ni
Walaupun dalam keadaan berlari, apabila dia bersedia balik, semua tangan dengan senjata, dengan pistol, dengan batu-batu tu. Tapi orang Malaysia, Ustazah tahu tak? Apa di tangan mereka? Mengejutkan saya. Di tangan mereka ni semua sekali, semua orang. Termasuklah Laili Zelmi, semua dengan orang Malaysia ni, semua di tangan mereka dengan pinggan makanan yang dia sedang makan tadi. Subhanallah. Rupanya dia orang tengah makan tu, meletup bom, pinggan dia selamatkan dulu. Ini orang Melayu kita sebab kita hidup dalam kesenangan. Betul tuan-puan, untuk merasa nikmat hidup ni, kita tengoklah orang yang susah. Pergi ziarah, pergi tengok orang yang susah, pergi ke penjara kalau ada rezeki, dia akan menginsafkan kita. Jangan kita tengok orang yang di atas. Saya percaya benda ni akan menguatkan kita untuk kita bantu. Lebih-lebih lagi untuk dewan sekolah kita ini adalah satu usaha yang besar dan mudah-mudahan ibu bapa semua berusaha. Tuan-puan yang dirahmati Allah, sebagai penutup untuk pusingan kedua ni, saya nak kongsi satu kisah bagaimana hebatnya sedekah ini. Ada bapa pelajar sekolah saya lah, apabila dia masukkan anak tingkatan 1, dia cakap, Ustaz, saya ni bukannya ada kerja sangat, saya jual nasi lemak, kuih-muih tepi jalan saja, Ustaz. Lepas tu saya cakap dengan dia, Tuan ikhlas, insya-Allah Allah bagi jalan keluar. Masya Allah, setahun dia tak jumpa saya, tahun berikutnya dia bawa anak masuk anak kedua, dia kata, Ustaz, saya nak masukkan anak kedua tapi saya tak tahu boleh tak bayar yuran. Subhanallah, habis setahun macam mana, saya tanya. Alhamdulillah Ustaz, Allah bagi rezeki. Saya kata, percayalah Tuan, Tuan ikhlas untuk anak masuk belajar, Allah akan bagi jalan keluar. Adalah, kalau ada masalah boleh jumpa saya akan cuba tengokkan ruang-ruang yang kita boleh bantu. Alhamdulillah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masuk tahun kelima, anak dia dah khatam 30 juzuk, nak ambil sijil. Ketika itu, dia masukkan lagi anak dia tahun pertama. Sebab kami sekolah tahfiz ni ada 2, satu yang tahfiz saja, asas akademik, ada satu lagi yang ambil SPM, PT3 tu, SPMR semua lah. Jadi yang anak pertama ni ambil SPM lah. Jadi apabila dia nak tingkatan 5, dia masukkan anak tingkatan 1, mana 3 anak. Saya tanya dia, Tuan, apa rahsia Tuan sehingga anak-anak ni semua hebat, hafal Quran, anak berjaya? Tuan-puan, subhanallah, dia kata apa, setiap kali dia pergi masjid, dia nak keluar, kalau pergi ke surau masjid, dia akan buka dompet dia akan ambil duit nilai yang paling belakang, nilai yang paling besar. Kalau dalam dompet dia ada 100 lah dia sedekahkan. Kalau ada RM10, RM10 lah yang dia sedekahkan. Sebab dia percaya apa yang dia bagi, Allah akan gantikan. Ini memang janji Allah. Nabi sebut dalam hadis, ma naqasa min malin. Tuan-puan sekalian, sedekah tidak akan mengurangi. Sedekah tidak akan mengurangkan harta kita. Ini janji Allah. Bahkan menambahkan. Sebab itu mereka yang nak berkat duit, sedekah kita, duit kita, keluarga kita, sedekahkanlah. Seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu ridwanullah anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mengejar wakaf dan mengejar zakat, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanti Ustazah. Jadi tak apalah, saya sambung sikit lagi ya Tuan Haji ya. Ustazah tak ada. Saya sambung sikit lagi sementara Ustazah masuk. Tak tahu Ustazah kat mana. Hasan Ustazah. Baiklah tuan-puan yang dirahmati Allah, sikit lagi saya sambung. Sebab itu kalau kita lihat para sahabat ridwanullah anhum ajmain sungguh luar biasa. Tuan-puan, kalau pergi ke Madinah sekarang, cari ada satu hotel baru siap 2 tahun lepas. Saya sampai ke situ menitis air mata saya. Kalau saya ke sana, saya akan bawa jemaah tunjuk hotel ni. Hotel ni tuan-puan tertulis Waqaf Sayyidina Uthman bin Affan. Allahu Akbar. Sayyidina Uthman tuan-puan hartanya banyak dahulu. Separuh hartanya diinfakkan dan diwakafkan. Subhanallah. Sayyidina Uthman orang yang telah dijamin masuk syurga Allah. Tetapi dia tidak kedekut dengan hartanya. Bahkan subhanallah, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan amat mengejutkan kita, wakaf yang pernah diwakafkan 1400 tahun terdahulu, kita masih boleh lihat di depan mata kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ketika mana Sayyidina Osman membeli Bi'ru Uthman, telaga yang dikongker oleh orang Yahudi di Madinah ketika itu. Ketika itu beli dengan separuh harga, dengan ada hari orang Muslim guna, ada hari orang Yahudi. Orang Yahudi ni majoriti di Madinah ketika itu. Akhirnya Sayyidina Osman membeli ke semua. Tidak ada hari orang Yahudi, semuanya untuk orang Muslim saja. Diwakafkan, tidak mengambil duit untuk digunakan oleh orang-orang Islam di penduduk Madinah ketika itu. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau ke Mekah, tekan saja dekat Google. Tekan saja geran tanah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, subhanallah. Pergi ke pejabat tanah di Mekah Mukarramah, terkejut kita. Masih ada geran, tuan-tuan. Geran tanah yang tertulis wakaf Sayyidina Umar Al-Khattab. Wakaf Sayyidina Abi Bakr. Subhanallah. Wakaf tu masih kita boleh tengok sampai hari ni. Inilah yang kita nak buat ni. Inilah yang sekolah nak buat ni. Nak bina satu dewan wakaf. Dan harapan kita mudah-mudahan, kalaulah berjaya, tiap letak tulis wakaf. Sebab bangunan tu kekal. Mudah-mudahan Allah membuka hati-hati kita. Duit ibu-ibu, ayah-ayah dekat dekat ASB banyak-banyak buat apa? Kita dunia ni dah nak habis kan, Zazah. Jadi keluarkanlah apa yang patut, wakafkanlah. Wakaf tak kira berapa pulang. Kalau kita mampu RM10, RM10 lah. Kalau kita mampu RM20, RM20 lah. Tapi bergantung kepada kemampuan kita. Saya agak mudah-mudahan ianya memberikan keinsafan, sebab ramai para sahabat ridwanullah anhum ajma'in sungguh luar biasa dalam menginfak dan mewakafkan harta ini, insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Ya, perkongsian daripada Ustaz Hafiz, syukur. Kita dapat mengetahuilah ini orang-orang yang langsung bersama dengan orang awam, yang mana kita lihat di sini Ustaz bukan sekadar macam-macam tu je, amil zakat negeri Selangor lagi, jadi tahu berapa persen orang tak bayar zakat kan, nak buat macam mana. Jadi di sini kita diri sendirilah, saya kira rata-rata kita ni orang yang bekerja. Dan alhamdulillah kita jenis orang yang berusaha mencari kerja, dan di situ ada rezeki, kena cakna lah. Sebab kata Ustaz tadi, ramai orang suka derma, suka bersedekah, tetapi yang wajib tu dia tak buat. Zakat tu, dan tak apa nak faham wakaf tu apa kan. Jadinya di sini saya kira medan kita untuk menambah pahala, bukan pahala yang orang kata CP-CP tak, yang wajib tu dulu. Wajib ni baik or baik memang kena buat. Tapi itu orang kadang terlepas pandang. Tapi sebenarnya Ustaz, senang je kan kalau kita nak ikutkan. Dia ada kiraan, lepas tu minta buat potongan gaji je. Selesailah. Kalau saya buat macam tu lah. Dalam payslip tu ditolak dah siap-siap berapa kita punya ni. Tapi kita kena amanah lah dekat situ. Sebab gaji kita semakin naik. Tiap-tiap tahun dia ada kenaikan. Jadi kenaikan tu kena upgrade lah. Bersesuaian dengan kita punya perbelanjaan dan juga berapa jumlah terkini patut kita zakatkan tiap-tiap bulan tu. InsyaAllah tuan-tuan tak rugi pun sebenarnya untuk kita mengeluarkan perkara yang wajib. Seterusnya perkara-perkara yang orang kata kena buat lah. Betul kata Ustaz, sebab saya duk tengok, duk lalu kat FB saya tu, kampung Malaysia dekat Syria. Jangan main tuan-tuan. Kalau pergi Syria kita bolehlah sebut nak pergi kampung Malaysia, ada, jangan terkejut pula. Rupanya itu adalah daripada kita sendiri dan derma pergi ke sana, insyaAllah. Saya kira sama juga sebab kadang-kadang orang derma di tempat jauh, memberi infak di jauh, tetapi kadang-kadang depan mata tak perasan. Jadi tuan-tuan, perempuan, jangan sampai kita tak perasan kadang-kadang saudara mara kita yang susah kan, kadang-kadang jiran kita, adik-beradik kat kampung. Kita kat sini boleh makan kenyang, tetapi adik kita mungkin jenis orang kata banyak-banyak adik-beradik tu adalah orang kata yang tak berapa senang kan. Saya kira di situ pun kita kena cakna juga. Ini anak saudara mungkin anak kita sekolah dekat Serai ni nak buat bina dewan tak buat-buat, kesian kan. Jadinya bolehlah kita infak di sini, kita sedekah, derma dan sebagainya, insya-Allah ya tuan-tuan. Okey.
saya diberi maklum, insyaAllah kita akan habis forum kita dalam pukul 10 dan kita dah tak lama di sini. Dan seterusnya saya nak tuju kepada Tuan Haji Rosli lah. Tuan Haji ni golongan orang yang usahawanan, orang yang boleh jadi juga kategori super rich ni. Kita anggap macam itulah Tuan Haji ya, dan doakan kami juga ke arah itu insya-Allah. Okey. Tuan Haji, kalau kita tengok kan, kalau kita tengoklah simple lah, orang kata kalau rata-rata usahawan berjaya ni kategori orang yang punya kewangan yang kukuh. Tapi kewangan yang kukuh tu selama mana? Jadi saya nak relatekan dengan kita punya topik malam ni, iaitu infak sedekah semua ni. Bagaimana untuk kita kukuhkan lagi kestabilan kewangan kita tu. Kalau yang super rich tu, kaya tu, orang yang kita faham, orang yang banyak duit tu, macam mana dia kukuhkan lagi tu dia punya keuangan. Kalau kita tengok Piu Hafiz sedikit ada perkongsian melalui pengalaman beliau, dan mungkin Tuan Haji selaku seorang yang memang betul-betul duduk dalam dunia usahawanan ni, adakah dengan cara bersedekah, infak ni juga menjamin hal untuk mengukuhkan keuangan kita ni, Tuan Haji? Jadi saya kira mungkin Tuan Haji boleh kongsikan, mungkin ada pengalaman kan, ataupun bagi tips lagi ke macam tadi, supaya kita boleh ambil manfaat di situ. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum. Sekali lagi kita berjumpa di pusingan seterusnya. Bagaimana kita nak mengukuhkan keuangan, di mana banyaklah cara yang kita ni, sebab sebagai seorang usahawan, mau tak mau kita kena meningkatkan lagi kedudukan keuangan kita dari masa ke semasa. Apa yang saya boleh jelaskan kat sini, yang pertama kita mestilah bijaksanalah dalam menguruskan keuangan kita. Sebab apa? Jualan, kalau kita lihat jualan ni memang satu figure yang kita orang selalu guna istilah seksi lah. Menarik, jualan berapa? 10,000, 100,000, jutaan ringgit dan sebagainya. Tetapi orang lupa kos barang, kos overhead dan sebagainya. Jadi sebagai seorang usahawan, dia mesti berhati-hati dalam mengira kos of goods sold ataupun kos barang dijual. Kalau kita untuk selamat, kos untuk barang dijual sekitar 40%. 60% tu untung kasar kita. Kemudian baru kita tolak dengan gaji dan sebagainya, sewa dan sebagainya. Dalam keadaan selesa, kita boleh untung 20 ataupun 30% lah. Itu untuk kita tip yang pertama lah. Maksudnya kita perlu bijak mengawal keuangan kita, menguruskan keuangan. Kemudian seterusnya, macam mana yang saya cakap di awal-awal tadi, kita juga perlu berusaha dari masa ke semasa untuk kita kurangkan kos. Sebab banyak cara kita boleh kurangkan kos. Contoh kalau bahagian sumber manusia, kalau yang dah ada syarikat lah, katakan 20 orang, 30 orang kaki tangan, kita gunakan teknologi. Contoh untuk kedatangan bahagian sumber manusia, gunakan teknologi, gunakan apps. Jadi kerja 5-6 orang boleh dilaksanakan oleh seorang sahaja sekarang ni. Jadi kita menggunakan teknologi supaya kita dapat kurangkan kos. Dan begitu juga dengan kos produk-produk ni, memang kita boleh outsource, kita boleh cari dan kita boleh cuba berbagai cara lah bagaimana kita nak kurangkan kos tanpa memberi efek kepada kualiti ataupun mutu barang ataupun perkhidmatan yang kita selalu beri pada customer kita. Dan seterusnya, bila sebut pelanggan, kita untuk mengukuhkan keuangan kita senantiasalah perlu meningkatkan lagi bilangan pelanggan kita, bilangan pelanggan yang setia dengan kita. Itu yang paling penting sebab mereka dah tahu kita, sebab kos untuk dapat pelanggan baru memang 6 kali lebih tinggi daripada pelanggan yang sedia ada. Jadi kita perlu maintain, kita perlu ada database yang bagus untuk kita buat follow up sekiranya ada sebarang promosi dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kita perlu menyimpan, ini menyimpan result tunai. Kalau kita nak menginfak, selain daripada perbelanjaan lain tu, kita utamakan yang dahulu. Contoh, kita dapat gaji 5,000 contoh. Jadi kita letak tepi dulu untuk infak, letak tepi dulu untuk keperluan harian. Kemudian untuk reserve tunai, kita letak, barulah kita belanja untuk yang lain-lain.
Kalau kita tak ada disiplin untuk kita letak di satu maksud saya sebahagian daripada pendapatan kita tu untuk ditabungkan, maka kita tidak berdisiplin untuk kita meningkatkan lagi kekukuhan aspek kewangan kita. Jadi mau tak mau untuk kita kukuhkan kewangan mesti ada disiplin menyimpan, dan reserve yang kita simpan ni kita simpan bukan untuk kita tengok banyak dan semua, sebab kita tak tahu ada masa-masa tertentu kita perlukan. Contoh, kalaulah kita dalam keadaan pandemik, tiba-tiba pada bulan Mac tahun ini, 18 Mac diisytiharkan PKP, jadi semua usahawan ataupun yang lain-lain semua kelang kelibuk lah. Tapi bagi usahawan yang ada cash reserve, contoh ada 6 bulan, jadi walaupun perniagaan tutup 3 bulan, dia masih lagi dalam keadaan tenang, dia boleh lagi menguruskan perniagaan dia. Jadi sebab itu cash reserve sangat penting. Jangan kita belum ada cash reserve kita terus beli hartanah, sebab hartanah tu susah untuk kita cairkan. Jadi kita sentiasa pegangkan cash kita dalam bentuk cash lah, supaya peluang yang datang, contoh ada orang nak jual perniagaan ke yang kita nampak potensi, kita boleh terus beli dengan harga yang baik. Okey, seterusnya melabur lah. Jadi untuk kita tambahkan lagi kewangan, perkukuhkan lagi, kita mesti melabur. Dan melabur ni ada satu sindrom, kalau yang kita tak mahir ataupun di luar sana melebur. Jadi kita pastikan apa yang kita nak labur tu betul-betul meyakinkan kita supaya kita tidak ditipu dan sebagainya. Jadi ini pun kita perlu buat soal selidik, kita kaji dan kita tanya reference dan kita lihat. Yang pertama sekali tengok di segi syariah compliant lah. Syariah compliant. Kalau okey di situ baru kita lihat di segi potensi dan sebagainya. Jadi kita perlu melaburlah lebihan-lebihan yang kita ada. Okey, kemudian seterusnya kita nak dapat kewangan yang kukuh ni, kita perlu mengelakkan kebocoran. Dalam bahasa Inggerisnya leaking. Jadi kalau kita kumpul banyak pun bocornya, pipe keluar tu pun besar, jadi memang kita tak akan berjaya menyimpannya. Jadi biarlah pipe yang masuk tu, pipe duit yang masuk tu lebih besar daripada pipe yang keluar. Jadi untuk itu kalau usahawan, saya bagi tip pada usahawan, jangan simpan sendiri buku cek. Jangan beri kerani, bagi staff yang simpan supaya kita ada sistem kewangan. Kita serahkan sistem perkawanan pada ahlinya. Jadi kita mencari peluang-peluang bisnes dan sebagainya. Bila ada keperluan baru kita mengikut prosedur. Jangan kita, sebab apa, dalam keadaan kita seronok kita akan selalunya buat kesilapan lah. Bila berjumpa dengan seorang mengatakan peluang ni bagus-bagus, kita tak, tanpa kita berfikir panjang, kita akan meleburkan apa yang kita ada. Jadi sebab itu gunakanlah sistem di mana kewangan itu diuruskan oleh ahli. Oleh ahli, kalau yang ada syarikat itu sebagaimana yang saya katakan tadi, dia perlu serah kepada accountant lah untuk menguruskan kewangan kita. Okay, kemudian ada juga soalan tadi, adakah dengan berinfak ataupun bersedekah ni akan menjamin hal ini, maksudnya kita akan bertambah kukuh lagi kewangan kita. Saya petik daripada surah Al-Baqarah ayat 262 yang maknanya, Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringinya apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit dan tidak pula menyinggung atau menyakiti, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ini Allah SWT telah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 262 ni. Tidak ada kebimbangan kalau kita menginfakkan harta kita pada jalan Allah SWT. Allah menjamin benda itu. Okey, tadi Piyu Hafiz memberi contoh yang sahabat Rasulullah. Saya pun nak bagi contoh juga, di mana kita tahulah kalau kita nak berniaga ni kita perlu ada idola kita. Kalau dalam bisnes, kalau kita kaji sejarah,
sahabat Rasulullah memang ramai yang menjadi usahawan, tapi Rasulullah SAW pun dia semasa zaman kenabian beliau telah berniaga. Itu sebagai idola kita. Kalau kita lihat daripada umur beliau 8 tahun mengambil upah mengembala kambing. Kemudian apabila telah mencapai umur 12 tahun, bila telah mengikuti bapa saudaranya Abu Talib untuk pergi berdagang, pergi mengusahakan perniagaan. Dan banyaklah daerah-daerah sampai dikatakan 9 daerah yang Rasulullah SAW pergi untuk berdagang. Dan kita lihat kemudian Rasulullah Nabi pada ketika itu menjaga harta orang kaya, di mana pada ketika umur 18 tahun dia telah diberi kepercayaan oleh Saidina Khadijah untuk membawa barang-barang dagangan pergi berniaga. Jadi kita lihat barang dagangan yang dibawa oleh baginda sebanyak 1000 ekor unta. 1000 ekor unta memang banyaklah. Kenderaan utama pada ketika itu untuk bawa barang dagangan adalah unta. Dan kalau ikut sirah peperangan zaman dahulu, seorang hanya boleh mengendalikan 4 ekor unta. Jadi bayangkan 1000 ekor unta bahagi dengan 4. Maksudnya Rasulullah ataupun Nabi pada ketika itu mempunyai lebih kurang 250 orang kaki tangan. Kita lihat bagaimana bahagian sumber manusia ataupun kepakaran Nabi pada ketika itu menguruskan sumber manusia, pekerja-pekerjanya dengan sistem, dengan komunikasinya, dengan keselamatan barang, stok dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang terbaiklah yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita pada ketika itu. Dan kita lihat pada beliau berumur 25 tahun, dia telah berkahwin dengan Saidina Khadijah, di mana hantaran pada ketika itu ialah 100 ekor unta. 100 ekor unta ni bernilai, kalau kita nilai ringgit Malaysia sekarang ni 3 juta ringgit. Itu sebagai hantaran. Dan menjadi adab ataupun menjadi adat orang-orang Arab pada ketika itu, mereka akan mengeluarkan hantaran 1/10 daripada harta yang mereka punyai. Jadi 1/10 bersama dengan 3 juta. Kalau 10/10 berapa? Kita boleh lihat betapa Nabi pada ketika itu merupakan seorang usahawan yang berjaya. Okey, kemudian saya nak bagi satu lagi contoh sahabat beliau. Okey, tak habis di situ, di mana kita lihat apabila Rasulullah SAW telah diangkat menjadi Rasul, beliau tidak lagi berniaga, tetapi beliau menjadi seorang ahli ekonomi. Okey, di mana apabila peristiwa hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat keadaan ini dan Rasulullah memberi perintah ataupun cadanganlah kepada sahabat untuk membuka pasar. Di mana pasar Bani Quraizah, pasar Yahudi itu telah sedia ada, memang harga pun tinggi dan sebagainya. Rasulullah membuka satu lagi pasar untuk orang Islam, di mana pasar tersebut tidak ada bumbung dan kos dia memang tidak ada sewa, tidak ada siapa-siapa pun tak boleh booking tempat tu. Jadi orang terpaksa datang awal. Jadi bila datang awal, kita tahu pelanggan-pelanggan dia suka yang awal. Jadi bila tidak ada sewa, produk boleh dijual dengan harga yang murah. Jadi lama kelamaan pasar Madinah, pasar Islam yang Rasulullah buka itu telah menjadi popular, dan lama kelamaan pasar Yahudi pun tak berkembang maju. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah menjadi ahli ekonomi ketika beliau menjadi Rasul, dan dia mengarahkan sahabat-sahabat untuk berniaga di pasar tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Tuan Haji Rosli. Subhanallah, saya kira ya Tuan Haji ni boleh kita jemput lagi insya-Allah dengan tipsnya, murah tips. Ni round kedua ni saya dapat 6 pula tips seterusnya. Yang pertama, kena bijak urus kewangan. Ya, ada persen-persen di situ. Yang kedua, usaha fikir untuk kurangkan kos. Yang ni saya macam kos apa benda, tapi bila Tuan Haji terangkan, baru saya faham. Okey. Kemudian yang ketiga, tingkatkan marketing. Suami saya ni bisnes Tuan Haji. Saya tak apa pandai, tapi saya boleh jadi sales marketing dia. Gitu. Kemudian yang keempat, kena menyimpan. Cash reserve tu kena ada. Kok mana pun macam kita lah, peti cash lah orang sebut kan duit tu. Kemudian tips yang kelima, melabur jangan sampai melebur. Yang tu saya ingat quote yang hashtag best lah malam ni insyaAllah.
Kemudian yang keenam, elakkan bocor. Yang kita faham adalah keborosan di situ. Kemudian dikongsikan dengan kisah-kisah subhanallah ya, daripada ahli berniaga menjadi kepada ahli ekonomi. Rasulullah, kisah yang memang tak terbanding lah, saya kira macam tu. Mungkin alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, kita dah sampai pukul 10. Kalau jam saya dah pukul 10 lah. Pada malam ni insya-Allah kita sangat banyak dapat manfaat. Saya kira ni round ketiga simple saja. Saya kira khulasah lah. Khulasah ni ulasan, kesimpulan. Mungkin 2 minit daripada Ustaz Piyu Hafiz dan juga seterusnya 2 minit daripada Tuan Haji Rosli berkaitan dengan tajuk kita malam ni insya-Allah. Silakan Piyu Hafiz untuk kesimpulannya. Tes. Dengar Ustazah? Dengar, clear. Okey. Baik, bismillah, tuan-puan yang dirahmati Allah, sebagai penutup, ingatlah hidup kita ni sementara. Lagilah sekarang ni musim PKP ni, salah satu tanda akhir zaman adalah ramainya manusia yang mati dalam keadaan wabak. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah ketika mana dalam perjalanan ke Tabuk. Ketika itu Rasulullah menyebut 6 tanda akhir zaman, dan salah satunya yang ketiga Nabi sebutkan adalah tentang wabak. Dan ini sedang berlaku di dunia hari ini, dan ini makin menguji kita. Jadi kita tidak tahu bila kita akan pergi meninggalkan dunia ni, tapi kita mahukan yang kita tinggalkan adalah sedekah jariah tadi. Iaitulah sedekah yang berterusan. Sedekah banyak, nak sedekah pun boleh, tapi yang sedekah jariah ni jangan miss. Yang wajib tu zakat tak baik cerita dah, tu dah memang kewajipan. Ini kita nak top up. Nak top up dia sedekah jariah. Anak-anak belajar, anak-anak sembahyang, anak-anak menuntut ilmu, majlis-majlis ilmu. Semuanya walaupun kita dah berada dalam alam baqa', ianya akan berterusan. Ada orang, macam saya sebut, rumahnya bertingkat-tingkat, duitnya berlipat-lipat, isterinya 4. Kan? Macam-macamnya, besar macam-macam. Rezeki yang Allah bagi. Tapi kadang-kadang hatinya tak tenang. Walaupun duit banyak, harta banyak, isi banyak, tapi tak tenang sebab duit itu tidak disucikan. Sebab itu Allah sebut, saya nak tutup dengan seperti ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat ini ulama sebut kuatnya adalah zakat. Tapi ada juga pandangan mengatakan sedekah. Yang kuatnya zakat lah. Yang mana zakat ataupun sedekah kita dia termasuk dia kerana 2 sebab. Ini penting. Pertama, tutahhiruhum, mensucikan harta kita. Kadang duit harta kita dapat, kita makan gaji, kadang-kadang kita makan gaji tak betul, tak maknanya tidak tepat, masuk pukul berapa, keluar pukul berapa. Kita sepatutnya rehat pukul berapa, kita lebihi masa. Jadi duit tu tak berkat. Jadi kita nak sucikan dia dengan kita sedekah, kita wakaf. Dan yang keduanya, watu zakirin dia. Kita sedekah nak didik hati kita dari sifat kikir. Sebab apabila seseorang itu ada sifat kikir, sifat kedekut, para ulama mengatakan ianya merupakan pintu kepada maksiat-maksiat lain. Mana kita akan mula tak nak solat, kita akan mula benci ini, benci itu. Sebab apa? Sebab hati kita ada sifat kikir, ada sifat kedekut. Jadi bila kita buang, kita sedekah wakaf, percayalah harta kita, keluarga kita akan mendapat keberkatan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak. Saya kira Piyu Hafiz, kesimpulan yang sangat padat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sedekah, zakat, wakaf, insya-Allah. Dan seterusnya silakan Tuan Haji Rosli, sedikit kesimpulan 2 minit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan saya nak baca satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hari ini hadis hasan yang maknanya peniaga yang benar dan amanah. Peniaga yang benar dan amanah akan ditempatkan bersama dengan para nabi, ditempatkan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada di syurga nanti. Jadi mengambil kepada hadis ni memang kita tahulah tugas dan tanggungjawab sebagai seorang usahawan ni memang sangat besar, dan kita tahu untuk kita menjadi seorang peniaga, nak jadi peniaga yang betul-betul berjaya. Dan kita nak jadi peniaga yang berjaya ni bukan berjaya di dunia saja, tapi kita nak jadi peniaga yang berjaya di akhirat nanti. Sebenarnya hadis yang disebutkan tadi. Jadi dalam kita menjalani kehidupan sebagai
seorang yang usahawan ataupun bakal usahawan, kita cuba tengok apakah idola dalam kehidupan kita. Jadi kalau idola Rasulullah SAW sebagai seorang usahawan, sebagai seorang ketua, seorang pemimpin dan sebagainya, begitu juga dengan sahabat-sahabat baginda yang usahawan seperti Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan dan sebagainya. Dan akhir sekali, saya menyerulah, marilah sama-sama kita menyumbang, memberi infak kepada sekolah rendah agama ni supaya dia menjadi salah satu kebaikan sebagai satu saham kita untuk kita berbakti kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan infak kita pada malam ini dan seterusnya menjadi amal soleh, dan kita jadikan dia sebagai istilah sekarang ni pencen kubur lah. Maksudnya kita dalam kubur pun infak ataupun wakaf yang kita laksanakan itu terus berjalan di alam barzah nanti, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Rosli. Alhamdulillah ya. Yang penting ada idola dan jadikan infak saham kita tu menjadi pencen kubur. Penting tu pencen kubur, bukan pencen dunia saja kita nak kan. Yang pentingnya yang akhirat esok, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, saya kira selesai kesimpulan daripada Tuan Haji Rosli, selesai jugalah forum kita malam ni, insya-Allah. Kita melebihi masa dalam 10 minit macam tu, tapi walau apapun saya kira sangat bermanfaat pada malam ini perkongsian daripada PU Hafiz dan juga Tuan Haji Rosli. Jadinya gandingan dua tajuk ini, infak dan juga keusahawanan, adalah satu gandingan tajuk yang sangat related, sangat berhubung kait. Begitu ya. Ni cari duit, yang ni keluar duit, ni cari duit, ni keluar duit macam tu. Dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan, saya kira insya-Allah berkat pada malam ini forum kita bersama bertambahlah tabung kita lah, insya-Allah ya, untuk merealisasikan dewan terbuka tadi tu, insya-Allah saya kira ada manfaat kita malam ini bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sekitar itu saja dulu daripada saya moderator. Saya mohon ampun dan maaf seandainya ada kekurangan di mana-mana. Tadi pun line terberhenti sekejap, saya kira PU Hafiz pun terberhenti juga sekejap. Itulah orang kata mehnah dan tribulasi dalam kita menjalani norma baru pada hari ini secara alam maya. Apapun alhamdulillah nak katanya sekarang kita berada di revolusi industri 4.0 kan. Jadi nak tak nak kita kena ikuti arus kecanggihan teknologi pada masa kini, insya-Allah, dan kita gunakan kepada yang baik-baik supaya ianya menjadi saham jarah kita di akhirat esok. Saya kira sampai di sini dulu. Mohon kepada tuan-tuan, puan-puan semua like dan share je, sebab lepas ni dia akan menjadi satu rakaman dan selepas ini orang lain boleh tontonlah daripada masa ke semasa forum kita pada hari ini, insya-Allah. Saya kira sekadar itu saja dulu. Mohon ampun dan maaf daripada saya sebagai moderator, mewakili juga Persatuan PIBG ya, ibu bapa dan guru Sekolah Serai Salak Tinggi. Saya mohon undur diri. Daripada situ, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.